Assalamualaikum. Hari ini kami daripada kelas A20H akan mempersembahkan tentang buku satu Interlock iaitu Seman. Saya Amirul Aiman sebagai narrator. Saya Faizuddin akan memain Pak Musa. Saya Muhammad bin Irfan akan berlakon sebagai Seman. Saya Azalia selaku Ahmad Limah. Saya Firas Alian akan melakukan watak Pak Uti. Saya Azimah akan menjadi Din. Saya Amira sebagai Mak Utih. Saya Edina sebagai Mak Ranzi. Saya ni Aisyah sebagai Pak Kadim. Saya Umay sebagai Yu Hawk. Saya Wafi sebagai Lebay Man. Saya Mahir, saya sebagai penulis skrip. Saya Raudah, saya sebagai editor. Saksikanlah lakonan kami. Kisah ini bermula dengan seorang pemuda kacak dan gagah, Seman, yang sedang memotong kayu di halaman rumahnya. Ketika dia memotong kayu, emaknya telah memandangnya dengan suatu pandangan yang aneh. Seman faham pandangan tersebut membawa maksud bahawa emaknya ingin tahu bilakah Seman ingin berkahwin. Aku belum mahu kahwin, Mak. Belum ada perempuan yang bersetuju dengan hatiku. Anak Tahir yang nombor 2 tu bukan tak cantik orangnya. Kalau kau mau yang cantik lah. Anak Lebaiman bukan tak alim orangnya. Kalau kau mau yang alim, entahlah. Kalau kau mau macam anak Mak Ranggi tu, Seman menggelengkan kepalanya. Ayahnya Pak Musa sedang terbaring sakit. Hajat kepada menantu semakin kuat. Tiba-tiba mereka terkejut mendengar batuk yang bertalu-talu dari rumah dan segera ke Pak Musa. minum ni. Batukku sudah kebal dengan ubat. Tak ada yang dapat melawannya. Cubalah sikit. Tengah hari tadi ada agak berkurang. Bagaimana bapa, Mak? Macam tu lah juga. Biarlah aku masak nasi. Tak apa Seman. Kau duduklah sini. Aku pergi masak nasi. Kau letih belah kayu tadi. Mana makmu? Barangkali aku akan mati. Barangkali tidak. Tapi kalau aku mati dengan mata tertutup rapat. Mengapa bapamu Seman? Tak ada apa-apa, Mak. Kau urutkan dadanya. Sapulah minyak angin tu sikit. Makmu sudah pergi. Nah, kau dengar ni. Kalau aku mati, kau bawalah makmu keluar dari rumah ini. Harta yang ada pada kita ni bukan harta kita. Harta orang lain. Makmu tak tahu. Dia orang betina. Tak perlu tahu semua kerja orang jantan. Tapi kau anak jantan. Jadi kau perlu tahu akan perkara ini. Jangan setelah aku mati nanti kau dan makmu tiba-tiba saja tak mempunyai rumah untuk tinggal. Siapa tuannya? Siapa apa? Bapa kata ada orang datang. Siapa tuannya? Lekas panggil dukun. Pada malam yang masih muda itu, belum berapa gelap. Seman bergegas dan sampai di rumah dukun Pak Utih. Fikirannya kalut memikirkan apa yang akan dikatakan oleh Pak Musa. Adakah Cing Huat, tuan harta mereka? Pak Utih. Oh, Pak Utih. Siapa tu? Pak kau ada, Din. Bapaku sakit kuat. Pak, Seman datang tu. Marilah makan dulu Seman. Nasi banyak ni. Tak apalah, Pak Utih. Teruk ke batuk bapakmu Seman? Saya ingat petang ni lah teruk sekali. Pergi minta makmu tangkalku yang ada dekat atas dapur tu. Bawa kemari. Mak, bapa minta tangkal. Nah, kasih pada bapakmu cepat. Hati Seman semakin cemas sewaktu berjalan ke rumah Pak Musa bersama Pak Utih. Kerana dia sudah tidak mendengar suara batuk ayahnya. Setelah berjalan di dalam kegelapan malam tanpa lampu atau jamu, akhirnya mereka tiba di rumah Pak Musa. Tak dengar pun batuknya. Barangkali sudah berhenti. Tak kalah dia batuk berterusan. Seman laju melangkah ke dalam rumahnya. Cepat betul kau berjalan. Tak terkejar aku. Seman, Pak Utih ada sekali kau tu. Ada, Mak. Mereka masuk dan menghampiri Pak Musa. Dia batuk lagi? Baru saja diam. Tadi teruk benar batuknya tu. Tak apa. Ambilkan semangkuk air. Ya, saya ambil. Nak besar ke kecil? Kalau boleh, besar sikit lah.
Kalau ada nanti boleh buat mandi sama. Seman datang kembali bersama mangkuk besar berisi air. Berikan air itu pada ayahmu. Seman memberikan air tersebut kepada ayahnya. Pak Utih segera mengeluarkan kemenyan dari saku kuning setelah mendengar Pak Musa batuk dengan lebih kuat. Pak Utih mula mengasap rumah Pak Musa dan menyapukan asap kemenyan ke mukanya sebanyak 3 kali. Mulutnya terkumat kamit sambil memegang sekeping kelapa kering di tangannya lalu dicecahkan ke dalam air di dalam mangkuk. Ada sirih? Mak bangun dan mengambil sirih di tempat khas sirih kerana setiap dukun yang datang pasti meminta sirih. Lalu dukun tersebut telah membuat ritual dengan menggunakan sirih itu. Teman, buka tangannya. Sempo. Kuchose no jutsu. Dukun yang sedang membaca mantranya untuk memulakan ritual ke atas Pak Musa. Selimutkan dia segera. Kalau dia mau minum, berikan air ni. Nanti tengah malam, mandikan dia, campur air di dalam mangkuk ini dengan air telaga. Sudah mandi, selimutkan dia. Kalau boleh, dengan kain yang tebal sedikit ya. Sirih tu nak buat apa? Itu kalau batuk dia datang lagi, sembuhlah dengan sirih ini. InsyaAllah baik. Batuk ni batuk jahat. Tapi biasanya serasi dengan tangkal saya ni. Kau tahu apa ini, Seman? Saya ingat tu kelapa kering. Hahaha. Kamu sungguh nice, Man. Ini bukan kelapa kering. Kelapa kering tak boleh buat ubat. Kalau kau nak tahu, ini adalah tengkorak orang. Semua mata dipucat apabila mendengar pernyataan tersebut kecuali Ibu Seman. Dia tenang dan matanya sahaja terkedip-kedip bagai katak di sembur air. Tidak sedikit pun terperanjat. Cik Utih, tunggulah. Minum dulu. Tengkorak? Bagaimana Pak Utih dapat? Nak jadi dukun ni kena pergi menuntut, Seman. Ini tengkorak orang mati dibunuh. Kau tak percaya kan? Aku boleh cakap dengan tuan punya tengkorak ni. Nak aku panggil roh tengkorak ni. Man bagai tidak percaya. Dia merasakan dukun ini ada membelah hantu. Mungkin ini kot hantu yang selalu Din cakapkan. Seman tidak berani ingat lama-lama tentang hantu tersebut. Takut-takut hantu itu tahu apa yang difikirkannya. Lama mereka berborak sambil-sambil dukun menghisap rokok. Kelihatan Pak Musa sudah diam tenang dan matanya terpejam rapat. Barangkali ubat dukun serasi dengannya. Pak Utih akhirnya pulang ke rumahnya. Akan tetapi, ubat tidak berkesan. Pak Musa akhirnya meninggal juga. Benarlah kata orang bahawa malaikat Israel itu tidak pernah lewat walau sesaat.